Rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah as-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dapat kita bersama lagi untuk meneruskan hidup yang sangat bermakna untuk kita menentukan masa depan kita, yakni hari akhirat. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk pada malam minggu kedua setiap bulan pada hari Ahad dalam kitab Tauhid, kitab perisai bagi sekalian mukallaf, dan pada malam Jumaat minggu pertama tafsir. Jadi masih kita membahas berkenaan dengan Tauhid itu terbagi kepada 3 bahagian. Tauhid terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah tauhid ar-rububiyah. Yang kedua ialah tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga ialah tauhid asma was sifat. Baik, apa dia tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, ar-rububiyah ialah mengesahkan Allah Ta'ala pada segala ciptaannya. Semua ini ciptaan Allah. Apa saja yang terjadi, yang berlaku, sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku, Dia sahaja yang berkuasa menciptakan dan menentukan segala-galanya. Sama ada sihat, sakit, sama ada miskin, kaya, sama ada tenang, resah, gelisah, sama ada aman dan tidak aman, sama ada dalam keadaan kaya atau miskin, sama ada kecil atau besar. Semuanya Dia yang menentukan. Dan segala yang timbul, berbagai-bagai nama yang ada di muka bumi ini, sama ada penyakit, sama ada makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan begitu juga dengan taufan, adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah ciptakan air zam-zam sahaja sudah tidak mampu manusia hari ini kaji dan beri nama. Terlalu banyak yang amat sangat kandungan yang ada pada air zam-zam, sampai tak tahu nak bagi nama. Mineral yang paling bagus, alkali yang paling bagus, dan macam-macam lagi yang ada dalam tu. Adanya zat besi, zat galian,
dan macam-macam lagi, sampai pengakuan manusia tak tahu apa nak diberi nama pada air Zam-Zam. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni ciptakan jenama, kadang-kadang kita tulis itu 3 dalam 1, 5 dalam 1, 10 dalam 1, 70 dalam 1, untuk kita hasilkan produk-produk nak kita jualkan kepada masyarakat. Maka ada yang sanggup melebihkan cerita daripada kenyataan pun ada. Semata-mata nak supaya laku kan. Macam-macam lah. Baik. Sedangkan Allah SWT ini cerita jelas macam mana pun masih ada lagi yang ragu-ragu. Sedangkan terang jelas dah, ada juga orang ragu-ragu, tak yakin dengan apa yang Allah ciptakan dan janjikan. Baik. Jadi bila sebut dengan tauhid ar-rububiyah, ingat balik, letak di kepala kita semua yang terjadi, semua yang berlaku, semua yang timbul ini daripada Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang wujudkan, Allah yang izinkan. Ya, semua dengan kehendak Allah. Kehendak manusia macam mana pun, kalau Allah tak izin, tak terjadi dan tak berlaku. Hanya tinggal kehendak saja. Sebab tu ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kahwin begitu lama, naknya zuriat, tiba-tiba seorang pun tak dapat. Ada tak? Ada. Adakah kita kena tanya dia, mu dak buat kerja ke? Mu nikah saja je. Silap-silap bahan apa? Ya? Sebab dia dah jalankan usaha dan ikhtiar secara zahir, namun Allah tak izinkan. Sebab semua tu dengan iradat Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tak akan jadi, tak akan terjadi, tak akan berlaku, tak akan muncul. Baik. Itu namanya tauhid rububiyah. Baik. Yang keduanya ialah tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan hamba yang disuruh. Kita kena lakukan supaya selamat sampai ke akhirat, bagaimana pemilik dunia ini suruh. Yakin bahawa Allah ini bukan setakat buat kita buat dunia, buat peraturan untuk kita patuh dan ikut, dan kita kena buat bagaimana peraturan yang telah pun ditentukan oleh pemilik pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baru selamat, baru aman, baru bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak, tak ada cara. Malam ni saya akan cuba cerita slow. Kalau tidak nanti tak faham. Sebab kita nak belajar ni biar kita dapat pegang, dapat faham. Kalau belajar tak faham, dia semangat ustaz seorang saja sampai ketuk meja-mejanya, tak ada makna juga. Anak murid tak faham-faham juga. Betul tak? Kau mana? Dia setakat semangat melompat gelas yang ada di hadapan ni, tak ada makna juga. Jadi kita kena faham. Baik. Jadi tauhid uluhiyah ini ialah mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan hamba yang disuruh. Hamba tak boleh buat sesuatu sesuka hati dia. Nak buat supaya selamat, supaya jadi kebajikan, supaya jadi pahala, kena buat bagaimana pemilik suruh. Macam mana dia suruh? Kalau makan, macam mana makan? Kalau minum, macam mana minum? Kalau berpolitik, macam mana berpolitik? Berekonomi, macam mana? Bergaul, macam mana? Nikah kahwin, macam mana? Perniagaan, macam mana? Ni yang bakal kita sembahyang hajat, nampak ada kat depan ini. Turun solat hajat, pembukaan kedai makan Pak Nasir. Baru nak buka tepi surau. Tepi surau ni. Jadi kedai makan pun jangan bubuh seluar dalam, jangan bubuh benda-benda tak pakai. Bubuh daun ganja tak apa. Rebuhkan air tu, taruhkan daun ganja satu helai cukup dah. Sebab daun ganja ni ketagihan. Bila minum saja terlekat. Tak apa, hak tu tak masalah. Ada ke siapa tanam ganja? Orang tua dulu, hak tak lalu nasi, dia letak dalam nasi tu daun ganja.
Untuk ubat lalu nasi tak salah, jangan campur yang bukan pelik-pelik, jangan. Tak salah pun. Ini rebus luar dalam dah, buih macam-macam. Tak jadilah tu. Boleh faham? Buka kedai tak salah. Ya. Belum pada buka kedai fardu kifayah. Bila dah buka kedai jadi fardu ain dah. Belajar bab masalah perniagaan ni. Belum buka fardu kifayah. Begitu juga belajar tajwid, belum kita baca Quran fardu kifayah. Bila dah mula kita nak baca Quran fardu ain dah. Dia berubah dah. Daripada kifayah kepada ain. Belum kita baca Quran, belajar tajwid adalah fardu kifayah. Bila kita start baca Quran, itu fardu ain. Kena baca bagaimana tajwid. Ya? Jangan langgar ke sekodarnya, jangan. Baik. Itu tauhid uluhiyah. Korban bagaimana dia suruh, nazar bagaimana dia suruh, masuk masjid, keluar masjid bagaimana dia suruh, bila nak masuk kaki mana kena langkah, apa yang patut baca, Allah suruh macam mana, nak keluar masjid langkah kaki mana, apa patut baca, semua bagaimana yang dia suruh. Masuk tandas kaki mana dan baca apa, keluar tandas baca apa, kaki mana, semuanya. Tidur pun nak tidur baca apa, dan kepala kita macam mana kedudukan semasa tidur. Kalau bagi lelaki macam mana lambungan kita tidur, mengiringnya ke mengarah arah kiblat. Bagi perempuan pula mengiring ke arah mana. Perempuan macam mana cara iring dianya, lelaki macam mana cara iringnya. Orang lelaki kena iring sebelah kanan, orang perempuan kena mengiring sebelah kiri. Jadi malam ni praktis lalu. Kalau bawa suami isteri cantik tu, balik nanti tidur iring, menghadap depan, jangan paling belakang. Ni lama dah paling belakang ni. Aduh, sejak tua-tua ni tak boleh tidur dekat dah, paling belakang masing-masingnya. Tidur menghadap. Lelaki mengiring sebelah kanan, orang perempuan mengiring sebelah kiri, menghadap kepada suami, membelakangi ke arah kiblat. Tu dia. Malam ni praktis lalu. Ada bawa rumah? Tak bawa, tak apa. Tunjukkan video ke dia. Praktis lalu. Macam mana? Itu dia. Pentingnya untuk kita buat bagaimana yang Allah perintahkan. Ya? Nak bangun, suruh bangun sebelah lambung. Kalau kita duduk dah melentang macam ni, okey, iring sebelah kanan, terus tungkak dan bangun. Jangan bangun sebelah kiri, jangan bangun tengah-tengah. Kena bangun pun sebelah kanan. Cara nak bangun. Kalau perempuan, bangun mengiring sebelah kiri. Cara bangun pun diajar semua sekali. Dah bangun baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Betul, pergi ke dapur buat apa? Ambil air suam, berkumur dengan air liur basi yang ada dalam mulut ni. Kumur-kumur ketelan. Tak berdosa pun, sebab dalam mulut dah. Kumur-kumur terus telan. Maka itu adalah kesihatan. Dia tak luar ni buat macam mana? Tak luar ni orang lelaki lah. Ambil, baca untuk kuatkan balik senjata. Faham lah tu. Kena terima kat luar sikit lagi. Bukan di sini. Terima luar nak tahu rahsia. Ada faham? Ni hak ilmu sulit, hak belajar kat pondok. Tok guru tak cerita depan ramai-ramai ni. Dia cerita lebih kurang kita. Tanya sama seorang nanti. Ada faham? Tak faham juga? Tak apalah, tak faham. Baik, itu cara dia. Ya, dia panggil, ambil air basi ni, pasal ada doa dia baca. Maka kita boleh kuat hentam sampai basi. Tu dia. Faham lah tu. Sebut gitu tu. Nak lebih jelas di luar nanti lepas pengajian. Baik. Okey. Yang ketiga dia panggil tauhid
asma was sifat, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Nama banyak, segala nama ini Allah lah yang wujudkan, Allah yang zahirkan, Allah yang menyebutkan. Kita boleh kenal ni nama ni, ni nama ni, ni nama ni, ni nama ni. Siapa yang bagi kenal tu? Allah. Nama tu tak penting. Nama yang paling bagus Allah sendiri isytiharkan. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah tu nama-nama yang sangat bagus. Maka kamu berdoalah dengan nama-nama Allah. Nama Allah tu bukan takat nama saja, ada rahsia, ada hikmah yang luar biasa. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Malik, dan seterusnya. Bukan setakat nama saja, mengandungi rahsia dan hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Maka Allah sendiri sebut, berdoa pun gunakanlah dengan nama-nama Allah. Fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengannya, yang dengan nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Malik. Macamlah. Sebut habis semua 99 barulah minta apa yang kita nak minta. Itulah cara mustajab. Sehingga Nabi kata, siapa yang hafal nama-nama Allah ini, dia akan diberi peluang masuk syurga awal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa nak masuk awal syurga, hafalah asmaul husna. Hafal tak lagi? Hafal tak lagi? Belum lagi. Kena hafal. Dan cara nak hafal tu terserahlah pada kita. Nak hafal seko-seko ke, nak hafal cara rancak ke, cara secara irama sentimental ke, cara irama danduk ke, dan rock ke, dia ada belaka. Ya. Ya Allah, Ya Rahman. Tu lembut sikit. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha. Tu rock sikit. Hak mana agaknya? Nak hak rock pun boleh. Puan apa ni? Agak mana mudah kita ingat. Sebab itu banyak tentera-tentera di perhimpunan mereka mulakan dengan asma husna yang rancak tadi. Sama ada tentera dekat Indonesia, dekat Turki, dekat Uzbekistan, ya. Yang kita nak main Gohik Gustan, gitu kan? Lah ni nak main Gohik Gustan. Waktu cerita habis itu dengan kapal lah, dengan kapal selam lah, kapal perang lah, dengan apa lagi Jolo lah. Nak main Gohik Gustan. Faham tak? Fir'aun dia buat dia tu. Akhir sekali apa jadi? Syaitan. Syaitan belaka. Ada faham tak? Bukan saja-saja Fir'aun dia punya buat cerita ni. Dia sebut harta dalam negeri, harta luar negara. Kat mana tu? Disebut satu-satu. Akhir sekali Gohik Gustan. Tu harta tu Gohik Gustan. Hak duk bahas sekarang ni harta hak Gohik Gustan. Lepas tu akhir sekali syaitan. Ya tu. Hak geger dalam dewan ni kat parlimen tu. Gohik Gustan lepas tu syaitan. Betul tak? Dulu kita perasan nak tengok cerita Piramli. Lah ni ya, hak Piramli duk kata tu. Berlaku dalam negara kita. Ismi ulam raja seorang saudagar yang kaya. Kaya. Dalam negeri. Itu dia. Itu dalam negeri. Di luar negara masih banyak lagi. Faham tu? Dia ada 3 orang anak, 3 Abdul tu. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Tak faham sudah. Balik tengok nanti. Apa yang dia buat cerita tu berlaku hari ni. Jadi sekarang ni 3 Abdul tu. Abdul Mahdi,
Lepas tu Abdul Najib. Lepas tu saya lagi. Abdul Zahid Hamidi. Berat belaka tu. Allah. Itulah bila kita belajar kita akan jumpa satu. Cuma tak sebut nama dari kitab ni. Jalan cerita lebih kurang je. Oh gitulah. Baca tafsir kena, baca kitab tauhid kena. Allah. Baik. Jadi tauhid asma wa sifat ini mengesahkan Allah Taala pada segala nama-namanya dan pada segala sifat-sifatnya. Baik, sekarang kita nak mendalami satu persatu. Balik kepada awal, yakni tauhid rububiyah. Kita mendalami pula bagaimana yang telah pun diulaskan oleh musannif dalam kitab ini, tauhid ar-rububiyah. Dia ulaskan satu-satu pula. Ini perisai bagi sekalian mukallaf. Baik. Bermula tauhid ar-rububiyah, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, seperti Allah Ta'ala itu menjadikan, Allah Ta'ala itu memberikan rezeki, Allah Ta'ala itu menghidupkan, Allah Ta'ala itu mematikan, Allah Ta'ala itu menurunkan hujan, Allah Ta'ala itu memelihara, Allah Ta'ala itu memberi manfaat, dan Allah itu memberi mudarat, dan Allah itu memberi seumpamanya yang berlaku bagaimana dilakukan oleh manusia dan oleh makhluk di muka bumi ini, tak berlaku dengan sendirinya, tak terjadi dengan sendirinya, melainkan diluluskan dan diizinkan dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung makhluk tak ada kuasa. Boleh faham situ dulu? Okey, mudah saya buat ibarat. Nak faham dah ni? Nak faham dah? Nak faham. Mula tu faham, lepas tu faham mula. Baik. Hari ni kita betul-betul belum lagi kenal Allah Ta'ala dalam arti kata yang sebenar. Baik. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita lebih kenal makhluk, lebih kenal manusia dari Allah. Bukti, andai kata malam ni dapat WhatsApp dan dapat telefon daripada MB, besok nak jumpa pukul 8.30 pagi. Ada kerja pun tinggal. Betul tak? Betul tak? Baik, sekejap lagi masuk waktu isyak. Tok Bila panggil. Panggilan Allah tu. Allah nak berjumpa tu. Nak berjumpa kat mana? Di tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah, yang namanya pusat khidmat, yang namanya dia panggil pejabat DUN. Apa dia pusat khidmat pejabat DUN tu? Dalam istilah kita hari ni, masjid dan surau. Untuk berhubung dengan siapa? Berhubung dengan penguasa yang sebenar. Siapa? Yang kita cerita ni, menghidupkan, mematikan, buat segala-galanya. Tapi panggil pun tak erti, panggil pun tak dengar. Tapi kalau MB panggil, ada kerja pun tinggal tak? Tinggal tak? Maknanya kita lebih kenal manusia daripada Allah. Tak takut Allah nak mati kita. Allah berbuh neraka kita. MB tak boleh berbuh neraka kita. Kita masuk neraka, yang nak keluar kita daripada neraka tak boleh. Dia bagi tanah sekadar atas dunia ni, tulis laboran tu, dalam geram tu tanah kita, mati, ada bawa sampai mati. Siapa punya tanah tu? Duk balah, duk bergaduh dah hari ni. Siapa Tuhan panggil pun tak mendengar lah. Tapi kalau manusia panggil, sanggup tinggal. Rela tak semayang tak pun. Duk tukang panas, sanggup lagi. Tapi kalau dengan ceramah, dengan pengajian, dengan kuliah, tengah panas, tak ada lama lari tu. Hujan lari tu. Tapi kalau MB nak bagi tanah lari tu, tak lari, basah ke? Basahlah. Bermakna kita lebih kenal manusia daripada Allah. Betul tak? Betul tak? Betul? Barulah rasa betul tadi. Ya ke? Duk timbul soalan tadi. Ya ke? Sekarang baru ya. Nampak tu? Sebelum pergi lagi pada menteri, baru MB. Naik sikit. Kalaulah Perdana Menteri panggil, lagi-lagilah.
Bukan setakat kita sanggup ada kerja bertinggal kerja, kita nak cerita pula pada orang. Nak tunjuk lah. Tengok. Aku baru dapat panggilan siap dengan WhatsApp. Esok aku kena bertemu dengan Perdana Menteri. Dia pejabat Perdana Menteri. Jam 9 pagi. Oh. Jumpa kawan yang tunjuk. Jumpa Cikgu Sazali tunjuk. Oh. No. Hebat konon-kononnya. Baik. Aku ni dilantik menjadi bila untuk panggil bila sampai waktunya Allah suruh panggil. Dok rasa bangga pun. Sedangkan bila tu Allah bagi istimewanya setiap kali dia laung, bila dari berlari berebut. Tu suami aku, tu suami aku, tu suami aku. Berlari-lari bila dari. Bila dia laung ke azan. Tapi hari ni nak bang berpayah tak? Kau mana? Ha? Payah ke mudah? Sakit tekak lah, tak ada suara lah. Apa lagi? Tu baru bang. Kalau suruh ngaji Quran pula, tak bawa mata lah. Batuk lah. Kalau baca ramai-ramai tak apa, suruh baca seorang-seorang. Malam ni kita nak teh Fatihah seorang-seorang. Ni suruh baca seorang-seorang ni. Sakit tekak. Tiba-tiba je, bukan sini ni cerita dekat lain. Contoh. Faham tak faham ni? Betul tak? Betul gitu? Orang kata kalau tak betul, kita teh bulan depan ni. Kau mana? Ada selalu lah. Lepas tu akak tangan. Tepuk perut ni. Konon-konon nak berak. Takutnya suruh baca. Mula nak berak lah, nak kecing lah. Tak. Orang tunjuk perut konon-kononnya. Contoh, kelentong saja. Bukan sini ni cerita kat lain. Contoh ya. Ada faham tak ni? Oh. Dah macam mana? Takut sangat nak baca, takut sangat nak azan ni pasal apa? Allah bagi hebatnya. Setiap kali kita dalam ke azan itu, bila dari berlari. Berlari, berebut. Suami aku tu, suami aku tu, suami aku. Tapi azan kena betul lah. Kena belajar lah, jangan ikut sedap kita je. Kena belajar. Belajar, jangan nak remah kat padang gitu. Nak sebut, biar je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan nafas pendek. Jangan nafas pendek, ambil apa lagu. Allahu Akbar, Allah. Guna tu pula banyak lagi. Belajar, semuanya tu kena belajar. Tapi orang ni payah nak belajar. Hak lain mudah. Zindagi. Boleh. Tarik sikit lagi. Zindagi ek safar ek duhala. Pandai pula. Dah ada bilik mandi boleh lagi. Kau duk berlatih hak lagu tu. Cuba kat latih main suara tu. Ya. Jangan buat tandah. Allah, jangan gitu. Main. Gitu je lah. Biar reti tempat yang layak ke tak layak. Ni kau dah tandah pun. Ada juga masuk telefon. Kebetulan masuk waktu asar. Duduk dalam tandah, telefon di poket. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari poket bunyi, duduk dalam tandah. Tunggu pun. Ubahkan, jangan ada benda lagu tu kita letakkan. Masuk waktu sembahyang, bunyi kita duduk dalam tandah masa tu. Dosa tu. Ramai berdosa ni. Allah. Mula salah abah. Duk, kau mana? Hak tu hak azan. Hak baca Quran pun juga. Jangan. Tolonglah jaga. Tolonglah hati-hati. Dalam tandah kita masuk, betul lah masa tu telefon ada. Bunyi pula dah. Kita buh rintung pula. Rintung ngaji Quran. Sebab apa? Hak telefon tu imam.
Nak bagi tahu kata dia uzur malam ni. Petang ni suruh kita gantilah kalau ada pergi naik asal lah. Tok Imam telefon. Buah rinto ngaji Quran. Pun. Rinto ngaji Quran Tok Imam. Duduk tengah kecing. Sudah. Dosa tak? Dosa dah tanda. Allahu Akbar. Betullah tolong. Tolong. Jangan buat rinto yang pelik-pelik. Patut kita rekod rinto sendiri. Tok Imam telefon. Tok Imam. Buat gitu. Lepas ustaz telefon, ustaz. Begitu. Biar kita rekod sendiri tu. Ni dok, kita pelik-pelik gitu. Masuk tandas, tak ada masalah lah. Tidak kena dosa lah. Terau. Kau mana? Ini jadi masalah. Sebab kita tak tahu. Kawan tu tahu panggil je. Tolong hati-hati. Kita buat rinto yang pelik-pelik tu. Orang ni rinto ni. Kebetulan telefon kita duduk di tandas. Telefon dalam poket seluar poket baju. Sudah. Masya Allah. Ni tauhid kena jaga ni. Ni tauhid. Tolong jaga. Jangan ikut sedap kita, jangan. Jangan buat ikut pandang kita. Baik. Allah lah yang memberi rezeki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang menurunkan hujan. Allah lah yang memelihara dan memberi manfaat dan mudarat. Dan seumpamanya. Tiada yang menjadikan malaikat Allah. Tiada yang memberi rezeki malaikat Allah. Tiada yang menghidupkan malaikat Allah. Tiada yang mematikan malaikat Allah. Dan tiada yang menurunkan hujan malaikat Allah. Jangan pula kita buat kursi kodang. Bagaimana kepercayaan yang karut marut. Hujan tak turun sebab ni. Maka dia buat upacara yang sedemikian. Untuk menurunkan hujan. Sedangkan upacara itu bercanggah. Sedangkan Islam dah ajarkan. Caranya bila dah kemarau panjang. Hujan tak turun. Macam mana nak buat? Buat berhimpunan manusia ramai-ramai di tengah padang. Semayang sunat semayang sunat minta hujan. Dah ajar dah. Rasa-rasa kita tak pernah buat lagi dah. Kau pernah buat dah semayang sunat minta hujan ni. Tapi hak semayang sunat minta angin ada. Pasal ikut kerajaan bengong tak bengong. Sebab masa tu nak main kapal layar dekat Pulau Terengganu, bukan Terengganu Malaysia. Terengganu dekat Kanada. Nak main Mausung Cup. Arahkan kepada imam masjid supaya semayang minta angin. Bengong tak bengong. Ikut juga bodoh. Nampak tu? Mai ajak minta angin. Bodoh sungguh. Pak imam bodoh. Pak mufti dia bodoh. Betul tak? Haji Amir. Bengong. Mana ada dalam tu semayang minta angin? Ada. Dalam kitab fiqh semayang minta angin. Minta ribut minta angin ada. Nak main yang mau sungkap tu. Arahkan masjid semua minta angin. Mai ajak minta angin ni. Kita ada sukan mau sungkap ni. Kapal layar ni. Tak payah. Jangan. Allah turun ribut atas ribut baru tahu. Jangan. Kalau minta hujan tak apa. Oleh kerana kemarau panjang. Minta hujan. Bila banjir, supaya hajat juga. Supaya Allah selamatkan banjir. Macam mana? Dalam doa dah ada dah. Kalau hujan lebat, Allah ajar doa. Doa apa? Doa supaya hujan ini memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Bukan hujan membawa mudarat. Lepas tu, kalau kita nak supaya jangan berlaku di kawasan kita ini, biar berlaku di bukit-bukit saja, itu yang panggil pindah hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Tu pindah. Jangan berlaku kat kita. Sekitar kita saja. Ni kat bukit-bukit ni. Pokok-pokok lebih memerlukan biar pokok sedup saudara air. Bukan kat kawasan kita ni dalam parit tu. Tak ikut peraturannya, tutup saluran parit tak buat cara betul. Tu hujan je. Sejam je hujan lebat, habis banjir. Ini masalah perparitan. Ini banyak berlaku yang menyebabkan banjir kilat, yang diistilahkan dengan banjir kilat. Itu dia. Allah dah ajar berkata,
Ada kaedah, ada caranya. Semua ada. Baik. Jadi siapa itu hujan? Allah. Ya, siapa yang buatkan kemarau? Allah. Siapa yang tak bagi anak? Allah. Siapa yang bagi kembar sampai 5 6 ni? Sampai 12 orang. Kat India tu, hak 12 orang tu. Kembar 12 orang anak. Macam mana tersusun duk dalam perut 12 orang tu? Allahu akbar. Bayangkanlah perut pula. Jadi pak bawah tu naik balik pula. 12 orang kembar. Tak ada nak mikir dengan otak kita. Macam mana duduk dalam perut 12 orang. Dekat India kan? Hak yang 12 orang kan? Kau ni? Tak tahu. Tak baca perkembangan tu. Hak 12 orang budak kembar tu. India tu hak perut. Allah, kembar 12 orang. Macam manalah. Dia menghadapi kandungan 12 orang duduk dalam perut. Seorang pun. Yalah orang lelaki senyum, orang lelaki perempuan yang tanggung. Bawa ke mana pergi pun. Selagi tak cukup masa, bawa lah. Nak letak tak boleh. Siap dengan tapu dah pula. Takut jatuh. Itu dia. Baik. Tapi Allah Maha Kuasa. Lahir dia agaklah selamat, dia agaklah mudahnya. Allahu Akbar. 12 orang, bayangkanlah 12 orang. Anak dia dah ada 2 orang. Hak sebelum tu jadi berapa orang? 3 kali beranak 14 orang. Allahu Akbar, kayanya Allah. Baik, kemudian sambungannya dalil-dalil daripada firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Wallahu a'lam. Baik, letakkan kata kunci. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan yang berlaku ni. Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Allah. Semua ni perbuatan Allah belaka. Ya. Sebab tu kita yang salah orang. Kedah laku ke, kedah tak laku ke, orang nampak kedah ke, nampak kedah ke, perbuatan Allah. Dah kenapa Allah izin begitu? Ada tu Allah tegur kita. Supaya kita ingat ke dia. Lama ke ni duk laku malam-malam ada, lepas tu bagi tak laku sikit kita salah habah dah. Sebab ada orang baru buka. Langsung tak masuk kedai kita, masuk kedai baru. Maka kita berkata, ni bukan nak menego ni. Ni nak sekat sikit orang. Kebetulan pula kawan kita balik, buka ke kedai? Akulah selalu nampak tutup je. Ada tak laku kita? Ada tak? Nak tahu ikuti sambungannya di episod akan datang. Jangan ke mana-mana. Itu dia sebenarnya pesanan penaja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi